وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Kita di muka surat surat 2. Kitab saya bertanda banyak sangat. Terbahagi wajib syar'i itu ada 2 bahagi. Itu muka surat 2 bahagian tengah kitab. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan terbahagi wajib syar'i itu atas 2 bahagi. Pertamanya wajib kifayah, iaitu qadar yang boleh memada jua, tiada atas tiap-tiap orang. Dan keduanya wajib aini, iaitu wajib ta'ayyun atas itu orang atau atas tiap-tiap orang mukallaf sekaliannya. Hadirin sekalian, alhamdulillah, pertama sekali syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Masih Allah Subhanahu wa taala memberikan kelangsungan hayat pada kita, yang Allah lah satu-satunya yang boleh memberikan nikmat hayat kepada kita. Kita hidup yang Allah Ta'ala beri ini bukan oksigen menghidupkan kita, bukan makanan menghidupkan kita. Biar Allah lah yang hidupkan kita. Dan Dia hidupkan kita dengan dijadikan kita daripada tiada kepada ada, dan diberikan segala kurniaan yang sangat kita berhajat kepadanya. Antaranya diberikan roh kita, nyawa kita, diberikan hayat kepada kita, diberikan ilmu, diberikan iradat, kudrat, sama, basar, kalam pada kita. Alhamdulillah, syukur juga Allah Ta'ala berikan segala kesempurnaan itu dalam keadaan kita Islam. Yang mak ayah kita Islam, maka Islamlah kita. Lebih-lebih lagi syukur kita Allah Ta'ala jadikan boleh dapat satu nikmat khas, yang ke masjid, ke surau, boleh pula berada dalam majlis ilmu, minat dengan ilmu, suka dengan ilmu, nak mempelajari dan memahami ajaran Nabi SAW, yang dengan kita memahami itu dapat kita kenal, kita faham, kita iktiraf Allah Subhanahu wa taala, dan dapat mengikut ajaran-ajaran Nabi SAW. Syukur juga Allah telah jadikan kita masih dalam keadaan sihat, lapang masa, boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah, dan boleh pula berada dalam majlis ilmu untuk kita meneruskan bacaan kitab daripada baku iman ni, insya-Allah. Kata musannif rahimahullah taala, dan terbahagi wajib syar'i itu atas 2 bahagi. Hadirin sekalian, apa yang kita nak sambung ni adalah satu pembahagian hukum syarak. Yang pengarang kita nak sebut hukum syarak ni kerana munasabah dia telah maklumkan kepada kita awal-awal kitab mengenai 2 kewajipan syarak yang tertanggung di atas umum manusia. Pertama, jika orang yang kafir, maka wajib atas orang kafir dari sisi hukum syaraknya wajib usuli masuk agama Islam. Yang kedua, wajib usuli, orang Islam kena belajar dan faham dalam Islam apa dia ajaran-ajaran Islam, yang dengan Islam itu boleh bawa pada iman. Dia kena belajar dan kena fahamkan dan kena kekalkan diri dia supaya sentiasa tetap dalam keadaan Islam, iman itu.
Itu juga adalah perkara wajib usuli. Yang tu ialah perkara wajib usuli yang kedua yang telah kita bicara dulu. Atas nama hukum wajib usuli ni adalah hukum syarak. Dengan mana siapa yang, khususnya kalau kita lihat kita sebagai orang Islam yang memang pada kita ditaklifkan untuk kekal dalam keadaan Islam, dan untuk boleh kekal tu, sebelum atas nama kekal, mesti kena usaha untuk boleh kenal, boleh faham apa dia Islam. Dengan kita faham dan kenal tu, ada akidah kita pada Allah Ta'ala yang melayakkan kita untuk jadi Islam, jadi iman. Begitu juga mesti ada ilmu untuk kita kenal dan faham kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya melayakkan kita jadi Islam dan jadi iman pada Rasulullah, supaya sah dua-dua juzuk bab syahadah ini. Itulah juzuk uluhiyat, juzuk ketuhanan. Begitu juga juzuk risalat ataupun juzuk nubuat, bab kerasulan, bab kenabian. Mestilah kedua-duanya lulus betul, tepat macam mana kehendak kaedah ahli sunnah wal jamaah. Tepat tu, barulah sah Islam kita, barulah betul perjalanan hidup kita, dan wajib atas diri kita kekalkan perjalanan yang telah kita faham melalui kefahaman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Dari isi hukumnya adalah wajib usuli. Baik, bila wajib usuli itu, yang ni dia sebut wajib ni, jadi kata dia terbahagi wajib ni atas dua bahagi. Dipandang pada sudut, adakah wajib ni kena pada semua, setiap individu, ataupun ada wajib yang jika ada sebahagian buat maka melepaskan kewajipan daripada hak lain, tapi umumnya tetap atas nama wajib. Dia adalah wajib, dia tak berubah hukum menjadi sunat, tapi dia adalah wajib. Yang ni dia sebut terbahagi wajib ni kepada dua. Jadi kalau kita faham dengan dua ni, dia kata fardu kifayah, dengan huraian disebut lagi sekali lalu. Ada istilah nama fardu kifayah, wajib kifayah, ataupun fardu ain ataupun wajib ain. Ada benda yang kat kita ahli sekalian bukan kali pertama dengar, memang dengar dah, cuma nak ambil faham je sikit, nak betulkan faham kod silap. Pertama ambil umum makna dulu, makna wajib. Jadi perkara fardu ain atau fardu kifayah, dua-dua wajib tak? Bila dua wajib, kena ambil berat ke tak ambil berat? Kita kadang-kadang benda tak wajib pun kita duk sibuk dia. Kenduri wajib tak? Tapi kalau orang panggil kenduri tak pergi, macam susah hati tak? Susah hati. Makan wajib ke? Kalau tak makan mati. Kita bukan tak makan mati, mati tu pasal makan. Jadi makan kita bukan wajib lah, tapi sibuk lah tentang makan. Contohlah kan, sibuk lah, tak pernah kata tak sibuk. Jadi kalau perkara tak wajib pun kita sibuk, ni perkara fardu ain, fardu kifayah ni wajib lah. Betul, boleh tak buat main-main? Macam tu lah, nak suruh fikir situ kan. Jadi atas nama umumnya dia ialah wajib. Satu benda besar wajib ni tuan-tuan, atas sebut ulama, umumnya perkara wajib yang memang dia takkan jadi sunat sama sekali adalah menuntut ilmu. Saya saja nak sebut tu pasal tu benda besar dalam masalah wajib. Antara benda besar dalam bab wajib ni adalah wajib menuntut ilmu. Ilmu ni kalau tak jadi fardu ain pun dia akan jadi fardu kifayah. Tak ada ilmu yang sunat, tak ada ilmu yang sunat, tak jadi fardu ain pun fardu kifayah. Khusus kalau sebut tu ialah ilmu berkaitan ilmu agama lah. Khusus agama ni ilmu tauhid lah, ilmu nak kenal Allah Ta'ala, ilmu yang kita duduk baca kitab ni. Detail insyaAllah kita jumpa ke depan. Cuma nak ambil supaya kita faham status hukum yang kalau kita dah faham mengenai wajib usuli tu, jadi nak ambil perkataan mana wajib. Dan wajib juga yang telah kita belajar lepas, ada istilah wajib usuli, maksudnya perkara wajib yang sangat asas. Dan bila wajib usuli, yang tu adalah fardu ain. Macam mana kita nak ada pengetahuan supaya melayakkan kita jadi sah Islam, bukan saja Islam baka dan keturunan, tapi Islam yang memang ada pengetahuan mengenai bab ketuhanan, mengenai bab uluhiyat. Dan pengetahuan tu pun bukan pengetahuan semata-mata, tapi sampai boleh yakin di hati dan membawa kita beramal, dan sentiasa kita ingat dan sedar
rasa dalam hati, meyakini. Jadi yakin tu al-iman huwal yaqin. Iman ni adalah yakin. Yang yakin tu huwal ibadah. Yakin adalah ibadah. Macam mana kita nak dapat ibadah dengan tauhid? Macam mana kita nak dapat ibadah dengan tauhid? Yang lepas kita bicara, ada istilah wajib usuli. Sekali lalu kalau saya sebut tuan-tuan, pasal tauhid ni, akidah ni, dia lah amalan, dia adalah nisbah iktiraf yang pertama sekali wajib dalam ajaran Islam. Dari segi pelaksanaan kefarduan anggota zahir yang wajib dibuat selepas syahadah adalah solat. Jadi solat ni pula dia bukan 24 jam, dia hanya pada waktu-waktu tertentu. Macam mana pun dengan rahmat Allah Ta'ala bagi macam mana hukum 50 waktu, itu limpah kurnia yang dia beri. Macam mana pun itu bab solat, apatah lagi puasa sebulan, setahun, sebulan aja. Zakat setahun sekali saja. Fitrah kalau ada bab harta pun jika nisab cukup. Haji semua hidup sekali je, lagi makin sikit kan. Jadi yang kena buat harian yang banyak sekali apa? Tauhid lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita selalu duk faham macam mana? Semua hidup sekali tu. Kita faham yang tu semua hidup sekali. Padahal semua hidup sekali ni haji. Kalau kita tengok rukun Islam tu pun, kekerapan dia la ilaha illallah, yang ni 24 jam. Muhammad Rasulullah 24 jam. Solat hanya waktu tertentu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Puasa syahrul ramadan allazi unzila fihi al-Quran kutiba alaikumus siyam, bulan ya. Zakat khudh min amwalihim sadaqatan. Jadi sekali ya waktu dah sampai cukup nisab, wa tu haqqahu yauma hasadih. Ayat-ayat berkenaan dengan zakat yang kata bila sampai waktu cukup nisab baru bayar. Haji wa atimul hajj wal umrata lillah. Wa 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib pun siapa yang ada kemampuan. Tapi syahadah macam mana? Semua orang kena mampu. Bab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, itu yang diistilahkan wajib usuli. Semua orang dari segi mampu memang mampunya. Dan nak tak nak, suka tak suka, mesti belajar, mesti faham. Pasal apa? Pasal dia ialah asas dan tonggak kepada ajaran Islam. Pula tu kita nak kena iktiraf pada Allah Ta'ala ni bukan hanya semua hidup sekali ataupun sekali je lepas tu memada dah. Tidak. Pasal pengiktirafan kita pada Allah Ta'ala ni hadirin sekalian, berdasarkan apa yang telah disyarahkan oleh ulama-ulama tauhid kepada kita, pengiktirafan kita pada Allah Ta'ala ni kalau ikut adalah 24 jam. 24 jam. Maksudnya tak terpisah langsung dalam kehidupan kita ni, supaya hati kita sentiasa mengiktiraf Allah, ingat Allah, faham Allah, sedar ke Allah Ta'ala, iktiraf ke Allah Ta'ala. Apa saya nak sebut asal tadi adalah macam mana kita dengan faham ke Allah Ta'ala, kenal Allah Ta'ala, iktiraf ke Allah Ta'ala, dia akan jadi pahala dan dia adalah ibadah. Berbanding dengan solat. Solat nak ibadah dengan takbiratul ihram, keluar balik daripada solat dengan bagi salam. Adapun bab tauhid ni, bab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, khususnya dalam bab la ilaha illallah, bab ketuhanan ni, dia akan jadi ibadat dengan kita kenal, yakin dan iktiraf hak Allah adalah hak Allah, hak kita adalah hak kita. Ya Allah, dia adalah Rabb, dia adalah Tuhan, dia adalah ilah. Kita boleh kenal yang ni hak Allah, kita mengaku hak Allah ialah hak Allah. Hak kita sebagai hamba, sebagai makhluk, yang kita adalah makhluk, hak makhluk adalah hak makhluk. Apa yang hal ada makhluk, kita iktiraf kepada makhluk. Apa yang ke Allah Ta'ala, kita iktiraf apa yang hal ada pada Allah Ta'ala. Jangan terbalik kan. Jangan hal yang ada pada makhluk beri pada Allah, jangan hal yang ada pada Allah Ta'ala diberi pada makhluk. Silap beri dan silap letak, silap iktiraf, silap faham, silap yakin dalam bab akidah ni, dia akan jadi syirik, dia boleh jadi kufur.
Dia bukan tak sah solat, bukan tak sah zakat, tak sah puasa, tak sah haji, tapi dia akan jadi keluar daripada Islam. Syirik, kufur. Besar bab ni antaranya syirik. Sekali lalu sebut tuan-tuan di atas iktiraf tu. Misal, kita hamba Allah betul tak? Kita makhluk Allah. Allah saja yang akan bersifat dengan ilah. Bila sebut ilah maksudnya sifat ketuhanan. Bila sifat ketuhanan, tentulah benda besar kalau sebut bab ketuhanan ni apa? Nisbah dia sempurna, yang kita dalam keadaan kurang. Dia sempurna, dan sempurna dia tak hajat pada sesuatu. Yang bila Allah Taala sempurna dan tak hajat pada sesuatu, kitalah yang sentiasa dalam keadaan berhajat. Yang ni adalah antara makna ayat Quran dalam bab tauhid. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Allah Taala kata, wahai manusia, antumul fuqara'u ila Allah, kamu adalah orang yang sangat fakir, berhajat sungguh pada Allah Taala. Maksudnya mengajar Allah Taala sendiri maklum kan, bagi tahu kat kita, mention kat kita, kita ni makhluk ni, khususnya kita insan ni, kita mesti iktiraf bahawasanya kita adalah sentiasa berhajat pada Allah Taala. Nah, wallahu wal ghaniyul hamid. Allah adalah Tuhan yang kaya. Kaya dengan mana tak hajat pada sesuatu. Dia mustaghni an kulli ma siwahu. Kalau bahasa Urdu dia be hajat hokar. Dia tak hajat pada makhluk ni sama sekali. Tak hajat sama sekali kepada makhluk. Bahkan makhluk ni lah yang totally, yang semua makhluk ni muftaqirun ilaihi kullu ma adahu. Semua makhluk, sari makhlukat, semua makhluk sentiasa dalam keadaan berhajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah keadaan yang ada pada makhluk. Jadi kita di atas kaedah akidah ni sentiasa kena rasa kita ni adalah memang makhluk, dan kita ni sentiasa berhajat kepada Allah Taala. Itu kalau ikut nisbah hayat nak kena sebut. Dan bila sebut kata kita kena rasa kita ni berhajat pada Allah Taala, adakah kita dah rasa kita memang berhajat kepada Allah Taala, ataupun kita tak rasa apa-apa langsung ke Allah Ta'ala, ataupun kita rasa hajat juga tapi hajat kita tak rasa ke Allah Ta'ala, kita dah rasa hajat kita pada makhluk juga. Buat misal, kita makhluk nak kadang-kadang lapar, dahaga tak? Kita ingat apa bila kita lapar, dahaga? Lapar ingat apa? Jawab elok. Lapar ingat apa? Ingat makan, tak ingat Allah Ta'ala. Dahaga ingat apa? Ingat air. Duit tak ada, ingat apa? Ingat kerja. Apa lagi yang tuan-tuan ingat? Nak sebut apa? Nak pergi berjalan, tuan-tuan ingat apa? Kenderaan. Kalau atas panas kira dulu, semua tu kita hajat dia. Hajat makan, hajat minum, hajat kenderaan, hajat tempat tinggal. Hajat tempat tinggal ingat apa? Ingat rumah. Ingat rumah. Okey, siapa yang boleh sempurnakan hajat kita? Akidahnya macam mana? Siapa yang boleh sempurnakan hajat? Kalau kita makan nasi pun, adakah nasi mengenyangkan? Allah yang bagi kenyang. Atau proses Allah Ta'ala bagi jadi kejadian sunnah dijadikan peraturan alam ni, nak kenyang, tengoklah dia buat istilahnya makanan. Bahasa kita sebut makan lah kan. Nak bagi kenyang, lalu kau makan. Nak bagi hilang dahaga, lalu kau air. Dari segi sebab kerja, kita memang ditaklif, memang disuruh kita membuat usaha ikhtiar. Tapi usaha ikhtiar tak beri bekas. Pasal usaha dan ikhtiar, makhluk yang kita ambil untuk selesaikan hajat, makhluk tak boleh tunai hajat. Pasal makhluk bukan ilah. Makhluk dia tak sempurna. Makhluk tak boleh menyempurnakan orang lain. Makhluk tidak boleh menunaikan hajat orang lain. Yang menunaikan hajat sebenarnya hanyalah Allah. Allah saja yang dia ilah, dia sempurna, yang dia qaim bi nafsih, dia muqawim li ghairi. Dialah saja yang tak hajat pada sesuatu, dia sajalah yang boleh menyempurnakan hajat pada sesuatu. Semua makhluk ni, faham ni, selain pada Allah Ta'ala, semuanya sentiasa berhajat antara satu sama lain. Dan yang menunaikan hajat ni adalah bukan makhluk. Yang hanya boleh menunaikan hajat hanyalah Allah Ta'ala.
Ini akidah kita. Dan apa saya nak sebut tadi tuan, tentang kata ibadah. Jadi antara ibadah ni tuan, dalam bab tauhid apa dia? Kita mengiktiraf hak Allah adalah hak Allah, hak kita adalah hak kita. Kita tu makhluk. Misalnya kita makan, makanan adalah makhluk. Kita dengan makanan kita lagi bagus kejadian, betul tak? Pasal kita ada akal, makanan tak ada akal. Siapa bagi kenyang kita? Makanan bagi kenyang, Allah bagi kenyang. Letakkan makhluk sebagai makhluk. Makhluk tak boleh bagi kenyang kita. Makhluk tak boleh bagi hilang dahaga kita. Makhluk tak boleh selesaikan hajat dan keperluan kita. Yang boleh menyelesaikan hajat dan keperluan kita hanya Allah. Yang inilah antara maksud wa iyyaka nasta'in. Engkau sajalah ya Allah kami mohon pertolongan. Atas syarahan ulama, masuk pertolongan apa? Akan engkau sajalah kami mohon hajat. Akan engkau saja kami mohon untuk menyelesaikan segala keperluan kami. Itu saya sebut apa tuan? Makan, minum, kenderaan, tempat tinggal sebagai contoh itu. Bahkan ada hajat kita yang lebih besar daripada hal itu. Apa dia? Hajat yang ada pada batang tubuh kita, nyawa kita. Siapa bagi hidup kita? Yang ni memang tak boleh minta tolong lain, betul tak? Nak minta kat doktor sambung nyawa. Doktor pun nyawa dia Allah Ta'ala yang beri. Pengetahuan yang ada kat kita, siapa boleh bagi pengetahuan? Kalau kita lost memory kan, jadi gila ke jadi apa, accident dengan terentak kepala, hilang ingatan, siapa yang boleh mengembalikan ingatan ni? Doktor boleh mengembalikan ingatan, ubat boleh mengembalikan ingatan. Oh, nobody. Allah Ta'ala, He is the one and only. Kita tak ada kederat, tak ada upaya, lembek, longlai. Siapa boleh bagi kederat kita? La haula wala quwata illa billah. Kita buta, tak boleh melihat. Siapa boleh bagi melihat? Doktor boleh buat penglihatan. Doktor boleh repair tuan-tuan macam ni. Dia tak boleh mencipta, tak boleh create penglihatan kat kita. Telinga tak kita mendengar. Siapa boleh bagi mendengar? Mulut boleh bercakap. Siapa boleh bagi bercakap? Hajat pada batang tubuh kita ni memang tiada siapa boleh campur tangan langsung untuk memberikan dan menyempurnakan keperluan ni kepada kita, melainkan Allah saja yang beri. He is the one and only, nobody else. Jadi letakkan hak Allah adalah hak Allah, hak makhluk adalah hak makhluk. Cuma hak yang nikmat yang Allah Ta'ala beri pada batang tubuh kita ni, hayat, ilmu, iradah, kudrat, ilmu, sama, basar, kalam, yang diberi pada kita ni memang Allah totally, nobody else. Kalau kita tengok yang saya sebut tadi, makan, minum, rezeki, dia macam nampak ada sesuatu yang lain beri. Pasal dia ada perantara. Dia ada perantara. Nak kenyang, makan. Hilang dahaga, minum. Antara makan tuan dengan nyawa mana besar? Takkan tak ternilai kot, teruk benar kita. Antara makan dengan nyawa mana besar? Kalau nyawa pun Allah Ta'ala boleh beri, makanan dia boleh beri tak? Lagi simple lah tidak? Kalau bahasa orang kata, flick your fingers, He can selesaikan all our matters. Semua hal kita boleh selesai tidak? Istilah flick fingers tu takkan Allah Ta'ala petik jari. Ini bahasa lah, jangan silap faham sudah. Takut silap faham, satu saya sebut itu. Apa saya nak sebut ialah, kalau nyawa pun dia boleh beri, ilmu pun dia boleh beri, tak apa, batang tubuh dia kita tak ada ni, dia boleh bagi ada. Kalau itu dia boleh buat, susahkah dia untuk bagi kita makan minum? Susahkah dia nak bagi kita kenyang? Susahkah dia nak mengaturkan rezeki kat kita? Dan kena faham dan kena iktiraf, siapa yang atur semua tu? Allah. Kita iktiraf dia. Apa hukum kita ada ilmu dan faham dan kenal Allah Ta'ala dan iktiraf dia? Sunat. Wajib. Fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain. Apa hukum belajar dia nak faham? Fardu ain juga. Ni kita duk belajar. Jadi di atas nama ilmu tu yang disebut atas nama tu adalah wajib syarak, dan dia ialah wajib usuli. Cuma atas nama dia ada fardu ain, fardu kifayah. Saja saya syarahkan dalam bab ilmu ni, khusus dalam bab ilmu tauhid. Sebab ilmu tauhid ni memang jarang sangat kita nak jumpa orang-orang yang boleh menceritakan kepada kita tentang ilmu tauhid yang macam saya duk sebut ni. Saya punya pengalaman ngaji pun tuan-tuan,
Memang guru-guru, ada guru tauhid sendiri. Bukan nak cerita buruk guru, tapi nak kata masing-masing habuan lah untuk dapat boleh kenal Allah Ta'ala, dan kita pula boleh dapat kenal Allah Ta'ala melalui siapa? Guru yang memang betul-betul boleh kenal dengan kita dengan Allah Ta'ala ni, yang memang dia pun dah capai, dah dapat Allah Ta'ala dan kenal Allah Ta'ala, rasakan Allah Ta'ala. Dia dah rasa macam tu, berbanding dengan yang tak rasa dan tak kenal sungguh ni, yang memang rasa betul-betul belah tu, dia boleh ajar pula supaya kita ni, sampai kita pun boleh rasa, boleh kenal, boleh yakin, boleh iktiraf dengan Allah Ta'ala ni. Memang sedikit. Memang sedikit. Kalau nak ajar sembahyang, puasa, zakat, haji, tambah duk ceramah berapa tu, tu ramai. Tapi nak boleh sampai kita kenal Allah Ta'ala, kita iktiraf Allah Ta'ala, dan kita sedar diri kita ni adalah makhluk, kita ni sentiasa berhajat pada Allah Ta'ala. Sangat sedikit orang yang boleh kenalkan pada kita ni. Sedangkan dia ialah fardu ain yang paling besar sekali. Bab fardu wajib usuli, dan dia bukan fardu kifayah, dia fardu ain. Dan fardu ain usuli, yang asas daripada segala asas, yang mesti kita kena belajar. Kalau ikut yang pertama sekali, yang masyhur dengan kata-kata ulama, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah kenal Allah Ta'ala. Yang ni baru nama kenal Allah Ta'ala. Walaupun sependek ayat saya begitu, yang ni adalah ayat untuk kita kenal Allah Ta'ala. Memang Allah Ta'ala hendaklah dikenali dan diiktiraf. Dan saya sebut asal tadi, dengan kita kenal dan iktiraf pada dia, dan kita mengakui hak dia adalah hak dia, hak kita adalah hak kita, itu adalah ibadah. Sebelum mengerjakan sembahyang ni, bahkan kalau kita solat sekalipun, tapi kita tak mengiktiraf hak Allah, hak kita, maksudnya tak mengaku kehambaan kita kepada Allah Ta'ala dan kehajatan kita kepada Allah Ta'ala, tak mengiktiraf ya Allah kesempurnaan dia, yang dialah menunaikan segala hajat dan keperluan kita. Kita tak feel macam ni, tak iktiraf kat dia macam ni. Bahkan kita merasa ke makhluk, walaupun duduk dalam sembahyang, walaupun kita sembahyang, walaupun kita tak pernah tinggal solat, tapi akidah kita duduk berpegang pada makhluk. Selesai tak selesai lagi kita orang Islam, tak selesai lagi, walaupun solat 5 waktu lah. Pasal apa tak selesai? Pasal kita baru dapat Islam yang praktikal zahir. Kita baru dapat Islam yang praktikal zahir. Apa dia? Solat. Kalau syahadah pun baru dapat sebut di mulut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita nak selesai dengan Allah Ta'ala ni bukan di mulut, tapi di hati. Yakin, mesti ada yakin karnewala, mesti ada dapat usahakan satu keyakinan, satu pegangan yang tak akan ada zon, syak ataupun waham. Bahkan putus pegangan kita, yakin seyakin-yakinnya, pegangan yang begitu kuat, tak berganjak, yang pula tu sentiasa subur. Apa yang sebut? Sentiasa subur, kuat, sedar 24 jam. Ini sepatutnya kita orang Islam. Apa-apa sikit Allah, apa-apa sikit Allah, apa-apa sikit Allah. Allah bukan saja sekadar sebut, tapi Allah sebut dengan kenal dan rasa. Kenal dan rasa apa? Kenal dan rasa dan mengiktiraf yang kata dia adalah sempurna, tak hajat pada sesuatu. Kita ni adalah sentiasa berhajat pada dia. Dia punya wording umum dia macam tu. Detail memang kena detail lah kan. Tapi umum pengiktirafan yang kita kena beri kepada Allah Ta'ala adalah kita kena iktiraf dia sempurna, dia tak hajat pada sesuatu. Kita ni makhluk ni semua berhajat kepada Allah Ta'ala. Even pada makhluk yang kita boleh dapat hajat sesuatu sekalipun, misalnya matahari, boleh dapat cahaya tak? Matahari boleh dapat apa tak? Matahari dengan sebab pokok kayu terima pancaran matahari, dia boleh melakukan proses fotosintesis. Bila bahasa sains macam tu sikit kan. Dia boleh menukarkan karbon dioksida kepada oksigen. Yang tu pula kita dapat pula manfaat dia. Dengan adanya matahari, maka kita dapat satu manfaat. Ada hajat kita, keperluan pada oksigen ni tercapai. Dan dengan ada matahari juga akan berlaku kehidupan, tumbuh-tumbuhan mulai hidup. Ada survival dalam bab-bab tumbuhan. Begitu juga ada survival dalam bab binatang. Bila binatang ni pula, lembu boleh makan rumput, kambing boleh makan rumput. Ada pula binatang pemangsa dan sebagainya yang berlaku satu kitaran kehidupan. Dengan itu hasil pada kita oksigen, ada makanan, ada minuman. Itu kalau tengok proses. Kalau tengok sebab dia, siapa punca dia? Matahari.
Adakah matahari yang tunaikan hajat kita? Itu asbab saja. Jadi apa yang kita nak buat? Matahari hendaklah diletakkan tahap matahari dia ialah makhluk, dia bukan ilah, dia bukan Tuhan. Dia tak akan mempunyai sifat uluhiyah. Dia tak akan ada sifat ketuhanan. Dia adalah makhluk, dia tak akan boleh menunaikan hajat kita. Nampak aja macam dia tunai hajat. Kalau kata dapat tunai hajat sekalipun, ada satu kekurangan pada dia. Apa dia? Dia sendiri Allah yang bagi jadi. Walaupun satu sudut dia boleh tunaikan hajat, yang nampak kita boleh dapat hajat itu dia, tapi dia still makhluk Allah. Allah bagi jadi dia. Jadi siapa sebenarnya menunaikan hajat kita? Matahari ke Allah? Allah cuma mazhar, nampak laluan dia ialah matahari. Jangan sampai kita duk i'tikad matahari lah tunai hajat aku, matahari berjasa pada aku, pergi sembah matahari. Kita memang tak sembah matahari, betul tak? Tapi hati bergantung dengan matahari. Kita memang tak sembah duit, tapi hati bergantung dengan duit, betul tak? Semua macam tu dengan kehidupan kita. Memang kita tengok orang sembah matahari, kita kata apa? Bodoh tak? Kita memang tak sembah matahari pasal kita tak bodoh. Tapi kita bergantung kepada duit. Macam mana bodohnya orang sembah matahari, macam itulah bodoh kita duk bergantung pada duit. Sama bodoh ke tak sama bodoh? Jawab-jawab lah. Sama bodoh ke tak sama bodoh? Sama bodoh. Tapi cuma tak nampak kita sujud kat duit. Memanglah tak ada orang sujud kat duit. Tapi hari-hari apa? Duit. Nak beli barang makan apa? Duit. Nak beli kereta, nak bayar duit kereta, duit rumah apa? Duit. Allah masa bila kita ingat? Duk sebut Allah pun tak ingat Allah. Allahu Akbar. Tak ingat Allah Ta'ala, sebut je. Hati tak feel, tak rasa dalam hati kita, ya Allah lah tunai hajat. Bahkan sebut Allah ni dia macam kayu dengan batu. Bahkan lagi hina lagi kayu dengan batu. Lebih hina daripada kayu dan batu. Macam duit tu lagi alive. Macam Allah ni, Allah Ta'ala ni tak alive. Macam Allah Ta'ala ni tak hidup. Kita sebut dia, tak hidup dalam hati kita. Tapi sebut duit macam mana? Wah, duit. Sebut duit hidup dalam hati. Sebut makanan hidup tak? Tengah lapar ni macam mana? Sebut makanan. Wah, kambing golek. Wah, macam mana? Live tak? Makanan. Live tak? Boleh faham live apa tu? Betul saya punya bahasa ni. Rasa hidup tak dalam hati? Subur tak? Rasa tak? Feel tak? Perasan tak? Tak iktiraf tak? Syok tak? Ada apa lagi ha? Ada feeling kita tak? Dekat makanan, dekat minuman, dekat duit. Ada feeling tak? Kalau ada orang menteri besar nak bagi seorang sejuta macam, syok tak? Syok. Tapi ke Allah Ta'ala, sebut Allah rasa apa? Ada syok apa-apa tak? Oh, pasal apa tak syok? Pasal kita tak kenal. Kita tak kenal. Sepatutnya sebut Allah yang paling syok sekali. Allahu best. Cuma dia tak boleh hayal bagi best kan? Apa syarat untuk boleh sedap tu? Kenal dan faham. Faham, kenal. Faham, kenal. Faham, kenal. Dah faham, kenal. Lepas tu apa? Sekali kenal cukup? Dah, hari-hari kena remind dengan dia. Sentiasa ingat. Duit ni, Allah yang buat duit. Matahari. Kalau matahari pun tak boleh nak disembah, duit pun tak boleh disembah. Untuk nak sembah hanyalah Allah. Itu bukan saja sembah, feel. Nak rasa siapa? Rasakan Allah Ta'ala walaupun tengok matahari. Rasakan Allah Ta'ala walaupun tengok duit. Pasal yang boleh menyebabkan duit bermanfaat, bukan duit bermanfaat. Dengan sebab kitaran hidup yang Allah Ta'ala bagi jadi ni, dengan sebab itulah duit nampak bermanfaat. Dengan sebab kitaran hidup ni lah nampak matahari bermanfaat. Tanpa ada kitaran hidup ni, matahari adalah benda mati serupa macam kita. Dia lah makhluk juga. Tak akan kita nampak apa-apa manfaat pada dia, melainkan dengan Allah yang bagi lalu manfaat pada dia, baru tu nampak dia bermanfaat. Yang ni yang kita ngaji tauhid, supaya hijab ni boleh dibuka, boleh dipaham, dan supaya hati kita boleh sentiasa bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedar ke dia, kita faham ke dia, kita rasa ke dia. Makhluk ni kita bukan abaian, tapi dia lah yang kita buat. Kita buat di atas sabab juga dan peraturan yang memang itu perjalanan syariat. Pasal kita lapar disuruh makan, Allah Ta'ala pun suruh kita makan, Allah Ta'ala pun perintah kita minum, Allah Ta'ala pun semua arahan-arahan isi hukum musabab disuruh buat kat kita. Tapi jangan kita lupa pada musabbibul asbab. Itulah main point, main focus, main knowledge yang sepatutnya ada pada kita. Yang disebab kita nak belajar dia itu adalah wajib usuli, dan dia ialah fardu ain atas setiap individu. Tentu dia nak syarah sikit dalam hukum syarak. Cuma kitab kita ni dia nak sebut hukum syarak,
Dia sebut bab salam sikit. Macam mana pun hak dia, hak dia. Hak kita nak ambil asal memang kitab kita pun dia nak sebut hak usuli. Hak usuli mesti dipaham dulu. Baik. Satu pertama wajib dia panggil wajib fardu kifayah. Yang ni disebut fardu kifayah atas dia yang sebut tartib ajalah. Iaitu kata dia nama fardu kifayah ni qadar yang boleh memada juga. Dia lah satu qadar yang kalau ada orang buat memada. Memada tu maksud dia macam mana? Orang lain tak boleh bersenang hati dengan sebab orang lain buat. Pasal dia hanya boleh memada. Bukan maksudnya bila orang tu buat, engkau tak payah ambil peduli langsung. Pasal dia hanya kadar boleh memada je. Tengok bahasa dia. Apa maksud boleh memada? Maksudnya kalau dia tak ada, engkau kena buat. Jadi engkau pula kena buat untuk engkau memadakan dengan perbuatan engkau. Kalau sebut ke kita, perbuatan kita orang lain tak payah buat. Jadi perbuatan tu apa? Dia hanya memada je. Sepatutnya macam mana? Semua orang kena buat. Tapi oleh kerana dah ada hukum, macam mandi mayat. Takkan 1000 orang nak mandi mayat. Bila ada seorang nak mandi, memada juga. Memada juga. Cukup dah. Pasal nak buat pun tak praktikal. 1000 orang pergi mandi mayat. Gila kan 1000 orang pergi mandi. 5 orang pun kadang tengok kelang kabut dah ramai sangat. Betul tak? 2, 3 sudah. Apa saya nak sebut ni? Nak sebut kata dia memada tu. Atau kata memada. Macam mana pun bila memada, kena ambil peduli ke tak ambil peduli? Kena. Dan anytime kita kena boleh ambil dan tukar orang. Kalau shift, tukar shift, orang tu berhenti, dia tak buat, kita pula pergi buat. Jadi jangan kita seronok di atas kita tak kerti fardu kifayah. Pasal tuntutan ni masih fardu. Dan orang lain buat tu hanya memada. Dan kita kalau ikut, kena boleh ambil tugas dia tu bila-bila masa. Yang tu kot. Untuk huraian kata memada tu. Macam imam. Takkan tuan-tuan nak memada imam tu, lepas tu tuan-tuan tak payah jadi imam. Macam tu. Sampai mati tak jadi makmum macam tu. Dia memada je tak? Apa maksudnya? Kalau katalah siapa-siapa tak ada imam, setiap orang boleh naik jadi imam. Tambah orang lelaki. Takkan nak jadi makmum je. Orang perempuan tak apalah jadi makmum. Ni orang lelaki. Takkan balik rumah nak suruh bini jadi imam, kita jadi makmum. Jadi imam ni apa? Dia memada je. Maksudnya dah ada imam memada. Tu balik rumah kalau isteri tak semayang lagi, tambah dia ajar berjemaah. Abang kita berjemaah lah bang. Abang imam, saya makmum. Takkan kita nak kata aku tak boleh jadi imam, kau lah imam, aku makmum. Dia benar. Sikit dengan huraian macam tu lah kan. Supaya nak kata dia ada fardu kifayah dan dia memada juga. Macam mana pun atas kata memada, tiada atas tiap-tiap orang. Tak mana tak kena atas tiap-tiap orang ni. Dalam masalah melaksana tak kena pada tiap-tiap orang. Maksudnya ada sebahagian buat, selesai. Itu fardu kifayah. Tapi setiap orang kena ambil berat ke tak ambil berat? Kena ambil berat dan kena ambil tahu. Dan kuala nisbah ilmu, masih fardu lah ilmu tu. Kena pergi belajar sampai reti, sampai faham buat. Kalau siapa tak ada, bila-bila masa kita boleh gantikan dia. Yang tu kena faham sikit fardu kifayah tu. Kalau sebelum ni ada pahaman-pahaman yang tuan-tuan faham macam ni, orang lain seorang buat, orang lain tak payah. Betul juga lah. Orang seorang nak buat, orang lain tak payah. Tak payah apa? Tak payah buat. Bukan tak payah tak payah ambil tahu, tak payah mengaji. Bukan. Betul juga kata orang tua tu kan. Orang tua dulu, fardu kifayah. Orang seorang buat, orang lain tak payah. Memang lah. Dan seorang buat, orang lain tak payah buat. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi dia kata tak payah tu, bukan maksudnya tak payah pergi belajar, tak payah ambil peduli. Pasal nisbah nak ambil alih tugas tu, pasal dia atas nama memada saja. Siapa-siapa saja kalau ikut boleh duduk tempat itu untuk melaksanakan tugas tersebut. Okey, itu fardu kifayah. Dan keduanya adalah wajib aini. Kita pun biasa dengar ni. Iaitu wajib aini ni apa? Dia ialah wajib ta'ayun atas itu orang. Atau orang itu. Yang ni dia guna terjemah Arab betul-betul sebiji-sebiji kan. Ataupun atas tiap-tiap orang yang mukallaf sekaliannya. Semua orang wajib untuk ambil tahu perkara ni. Nisbah ambil tahu kalau amalan ambil faham perkara ni. Kalau saya sebut contoh tadi macam mana? Akidah kita dengan Allah Ta'ala mesti iktiraf hak Allah adalah hak Allah, hak kita adalah hak kita.
Apa hak kita? Kita adalah makhluk, kita berhajat kepada Allah Ta'ala. Dan hajat kita kepada Allah Ta'ala berapa persen? 100%. Tak ada apa yang kita tak berhajat. Semua hajat. Hajat kita kepada Allah Ta'ala ialah 100%. Totally. Tak ada benda atas muka bumi ni yang istilahnya kita tak hajat kepada Allah Ta'ala. Yang tu pun kalau agak-agak tuan-tuan ada muskil tanya, pasal dia punya detail dia memang panjang. Tapi nak sebut ayat tu dulu, wording tu dulu, ambil dulu. Apa dia? Setiap makhluk ni, makhluk ni mestilah muftaqirun ilahi kullu ma'adahu. Setiap kata makhluk ni, mahasiwa Allah ni, mesti berhajat punya pada Allah Ta'ala. Pertama paling besar kalau sebut berhajat tuan-tuan, yang kita nak ambil faham, kita semua makhluk ni asal daripada tiada. Betul tak? Alam ni pun asal daripada tiada. Sekarang ada tak? Ada. Jadi berhajat tak kita kepada yang mengadakan untuk adakan kita? Jadi berhajat tak kita? Berapa persen hajat? 100% hajat. Pasal tak ada yang kita tak hajat. Bumi kalau Allah Ta'ala tak bagi jadi, mana boleh jadi bumi? Allah Ta'ala tak jadi langit, mana boleh ada langit? Allah Ta'ala tak bagi jadi kita, mana boleh ada kita? Allah Ta'ala tak bagi jadi Nabi Adam, kita takkan ada. Nabi Adam tak ada. Dan dah ada, kalau ada Nabi Adam atau Siti Hawa sekalipun, keturunan dia, yang kita asal daripada air mani, adalah itu. Air mani itu kalau Allah Ta'ala tak bagi jadi manusia, dua air mani, dua rupa air mani itulah, dia takkan jadi orang kan? Pasal apa? Pasal Allah yang menjadikan daripada air mani itu menjadikan manusia. Air mani dia takkan jadi sendirinya menjadi manusia. Tak boleh. Mestilah ada yang menjadikan dia, barulah dia akan jadi. Contoh kalau kata makanan, nasi, selagi nasi, dia takkan mengenyang kan? Allah lah yang menjadikan mengenyangkan kepada kita dengan kita makan nasi. Jadi yang mengenyang tu bukan nasi, yang mengenyang ialah Allah Ta'ala. Kena sedarkan bahawasanya makhluk adalah makhluk, dan makhluk ni, semua makhluk ni muftaqirun ilahi kullu ma'adahu. Maksudnya semua makhluk ni mesti memang sentiasa berhajat pada Allah Ta'ala. Mesti letakkan kita punya tarikh dan definisi kita dan kedudukan status kita sebagai makhluk kat situ. Dan hukum dia ialah wajib dan wajib usuli. Itu kat kita, begitu juga pada Allah Ta'ala. Macam mana? Wajib kita i'tiqad Allah sajalah yang boleh menunaikan hajat. Makhluk tak boleh tunaikan hajat. Pasal yang boleh menunaikan hajat ni hanyalah yang ada status ilah, yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Bila sebut ilah, dia akan ada sifat uluhiyat. Yang bersifat uluhiyah sajalah yang boleh menyelesaikan hajat kita. Yang Allah Ta'ala dia ghani, dia kaya. Yang bila dia kaya, dia mustaghni an kulli ma siwahu. Dia tak hajat daripada sesuatu. Dia tak hajat selain pada dia. Maksudnya dia cukup dengan diri dia, yang zat dia, diri dia, qaim bi nafsi dan muqawim li ghairi. Zat dia, dia tak hajat pada satu. Zat dia memang sedia ada, tentu ada, pasti ada, sedia ada. Bukan daripada tak ada kepada ada. Bahkan memang sedia ada. Ada yang qadim, ada yang sedia, ada yang qaim bi nafsi, ada yang qaim bi nafsi, dan ada dia tu pula mempunyai keupayaan untuk mengadakan yang lain. Mesti diiktiraf Allah adalah Allah dengan sifat macam ni. Satu, bila kita faham Allah Ta'ala ini adalah sifat dia, baru kita boleh faham, oh inilah sifat Tuhan. Allah adalah uluhiyah, dia adalah Tuhan. Kita makhluk, kita bukan ilah. Kita bukan ilah, kita tak akan ada sifat uluhiyah. Kita tidak akan ada sifat boleh menunaikan hajat. Kalau ada orang susah, kita bagi hajat kat dia pun, siapa tunaikan hajat tu? Allah tunaikan hajat. Lalu kok kita, jangan perasaan kita. Satu, kalau kita makan nasi, kita lapar makan nasi, jangan perasaan ke nasi, tapi perasaan ke Allah Ta'ala. Apa saja kan? Tu semua bab, apa saja. Musim kemarau, turun hujan, pokok jadi hijau. Siapa bagi hijau? Rumput lah hijau tu. Siapa bagi hijau? Rumput. Jangan kata hujan bagi hijau, lalu je ke hujan. Kalau kata air boleh bagi hijau, cuba siram tengok, tak hijau je tuan, dia kering juga. Kena air hujan juga baru hijau. Apa maksud? Memang bukan air yang menghijaukan, tapi ada yang menghijau, dan yang menghijau tu bukan air dan bukan hujan. Yang menghijau itu ialah Allah, lalu je ke hujan. Yang ni lah bab akidah yang tuan-tuan, yang memang kena mantap sungguh dalam hati kita, supaya kita dengan Allah Ta'ala ni tak ada ragu kita pada Allah Ta'ala, yang dialah yang qadil hajat, dialah yang mustaghni an kulli ma siwahu. Dia tak hajat pada sesuatu, yang semua makhluk mesti sentiasa hajat pada dia.
Mesti kita iktiraf dia betul-betul. Dan kena faham kat kita ni pula, kita ni makhluk memang sentiasa kena hajat pada dia. Dan memang hanya pada dia sajalah kita boleh minta hajat. Satu kaedah yang diajar oleh ulama' satu guru pada kita, tuan, kalau kita ada hajat apa-apa, ingat Allah Ta'ala tu. Lepas tu baru pergi buat sebab. Lapar macam mana? Allah bagi aku kenyang, Allah bagi aku makan. Ingat dulu. Lapar je ingat, Allah bagi aku makan, Allah bagi aku kenyang. Nak makan kat mana, nak makan apa, itu kan kerja aku. Allah Ta'ala akan bagi. Sambil itu carilah. Nak jumpa ni makanan, alhamdulillah dapat makanan. Siapa bagi makanan? Tadi awal-awal kita dah maklum dah, kat diri kita dah iktiraf, Allah yang bagi makanan, Allah Ta'ala yang aturkan rezeki, Allah Ta'ala yang bagi aku kenyang. Makan, bismillah, dengan nama Allah aku makan. Baru dia boleh ingat Allah Ta'ala. Kalau kita tak ada pasang macam tu punya keadaan, tuan-tuan, dan perasaan, walaupun tengok makanan, tambah tengok makanan, lagi banyak makanan, lagi lupa dengan Allah Ta'ala. Bismillah pun, nama sebut je bismillah, tapi hati tak rasa ke Allah Ta'ala, tak feel ke Allah Ta'ala sikit pun. Bahkan feel apa? Feel kat makanan tu. Tengok apa? Bismillah. Bismillah, 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 bismillah. Mulut je bismillah, bismillah. Tapi hati macam mana? Rasa tak kat Allah Ta'ala? Jawab elok. Tuan-tuan jawab sendiri. Rasa tak kat Allah Ta'ala? Berapa persen rasa? 0% dia. Lagi banyak makanan, lagi ingat ke lagi tak ingat? Jawab elok. Jawab elok. Pasal apa jadi tak ingat ni? Apa masalah ni? Pasal kita tak iktiraf tentang kehajatan kita pada Allah Ta'ala, tapi hajat kita tak bukan makhluk ke? Kita duk hajat ke makanan juga, kita duk hajat ke minuman juga, kita hajat pada duit juga, kita hajat pada kenderaan juga. Lepas tu kalau katalah kita nak berjalan mana? Kalau tuan-tuan aku jarang berjalan jauh-jauh kan, saya memang jalan jauh-jauh lah. Kena katalah nak bagi Ipoh ni, macam mana? Allah bagi sampai aku ke Ipoh. Bagi fikir tu, hajat kita nak pergi Ipoh ni, Allah yang bagi sampai. Apa alat nak bagi sampai? Kita tak tengok golek kenderaan, kereta apa dan sebagainya lah, minyak apa dan sebagainya. Yang tu sampai. Bila sampai ni rasa apa? Syok dekat apa? Allah yang bagi sampai. Lalu kok kereta. Jangan perasan kereta bagi sampai. Kereta ada apa? Kita ada akal. Kita ada kuasa. Kita ada perbuatan. Kita ada kenderaan. Siapa ada kenderaan? Kita bawa kereta. Untuk terima kasih apa? Terima kasih kat kita. Aku yang bagi aku sampai kat Ipoh. Lagi teruk. Takkan kita boleh bagi kita sampai? Kita siapa yang boleh menyebabkan kita bagi sampai? Apa ada kat kita yang kita boleh kita bagi kita sampai? Mesti ada yang menyampaikan kita. Dan penyampaian kita bukan kita, yang menyampaikan kita bukan kenderaan. Pasal kita naik kenderaan pun boleh sampai. Kalau tak naik kenderaan, mampu tak sampai. Betul, siapa yang bagi sampai kalau itu? Kita. Kenderaan, minyak, Allah bagi sampai. Dia masuklah hati. Betul? Dan fahaman tauhid ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan faham betul-betul, tuan-tuan boleh apply dalam seluruh kehidupan, tuan-tuan dah dapat tauhid nama dia. Inilah tauhid. Tauhid ni ialah supaya kita memang mengasakan Allah Ta'ala is the one and only, yang dialah yang biar hajat dokar, tak hajat pada satu makhluk, semua hajat pada Allah Ta'ala. Inilah tauhid. Dan kita dapat feel, dapat rasa di hati tu. Yang nak dapat tauhid ni mana? Hati tu. Hati tu kita nak bagi dapat tu. Yang ni yang susah lah. Yang ni nak kata remind dengan dia selalu, sentiasa nak bagi ingat Allah, Allah, semua hak 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 Allah. Lalu je makhluk ni sampai kita la ilaha illallah. Apa? Makhluk ni tak ada sifat ilah. Ilah ni hanya Allah Ta'ala. Allah bagi sampai, Allah tunai hajat. Makhluk ni lalu je. Macam mana pun di atas budi bahasa diajar juga kita akhlak sesama manusia. Kalau kita dapat hajat tu dengan sebab manusia, terima kasih, terima kasih je. Tapi feel kat siapa? Allah. Dapat duit, terima kasih. Feel kat siapa? Allah. Kita macam mana? Terima kasih, terima kasih. Feel pun kat dia. Ke Allah macam mana? Sampai tak ingat langsung, tak faham langsung, bahkan tak pernah ada hati dengan Allah Ta'ala. Ni parah kita ni. Betul tak? Parah lah kalau kita tengok kita ni. Saya tak kata tuan-tuan, kok tuan-tuan ni wali tak apa. Susah kan? Saya kata susah apa? Pasal inilah yang dinamakan, Allah Ta'ala sendiri nyatakan dalam Quran, inilah dipanggil kehidupan dunia. Quran kata apa? Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahum wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulada. Innamal hayatud dunya la'ibun. Kehidupan dunia ni, proses yang kita dok tengok ni,
Dia lah laibun, dia mainan. Main tau tak? Main dia lalai kan. Katalah kita ada mainan, kata apa? Remote control saja, apa mainan pun sama kan, saja dah teringat tu, nak sebut bila ada remote, bubuh bateri, kita berjalan tak? Berjalan, balik tak? Duk nampak kita berjalan ke nampak bateri bagi jalan? Nampak bateri tak? Bila nampak bateri? Bila kita tu tak ada jalan, baru nampak bateri habis. Macam kita sama lah. Bila kita ingat Allah Ta'ala, bila mati orang ingat Allah Ta'ala. Bila dia mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa dia hidup macam mana? Ada ingat Allah Ta'ala? Jangan kata orang tu, kita sekali tak ingat Allah Ta'ala pasal kita dah hidup. Pasal apa? Dia lah lain pun, dia lah mainan. Mainan tu kipas pusing tau. Tak tahu perasaan? Allah Ta'ala yang bagi pusing. Tak nampak kipas pusing Macam mana pun, kita dah fikir dia macam mana? Kalau tengok atas sebab dunia, tengok kipas pun pusing. Siapa bagi pusing? Bagi sabar lo, bagi sabar lo. Bagi Allah Ta'ala kot power sangat kan, cepat sangat. Siapa bagi pusing? Elektrik. Duk pusing tu maksudnya elektrik duk jalan tu. Tengok dia berhenti macam mana? Oh, elektrik tak ada. Elektrik tu pun, apa dia elektrik kan? Elektrik ada power apa? Nak hasil elektrik orang tahu tak? Pernah belajar macam mana nak hasil elektrik? Dia kalau kata daripada empangan kan ada empangan elektrik untuk menghasilkan hidroelektrik dia. Dia empangan air, tahan dia, tadah dia, lepas tu ada sistem turbin untuk dia pusing. Pusing dengan ada gelongan wayar tertentu, dengan ada magnet, pusing ni dia akan menghasilkan arus. Boleh? Faham? Nak panjang tu lagi saya syarah ilmu fizik pula. Saya bukan nak ajar electricity, tapi saya kata apa? Itulah elektrik kan? Macam mana wayar pusing boleh keluar tenaga, boleh pusing kipas, boleh jalan kereta api. Bakar kena kita tambah yang 1000 kilowatt, keras. Apa asalnya? Pusing wayar, pusing benda je dengan wayar, dengan magnet keliling. Tu je, pusing je. Itulah elektrik. Siapa yang bagi tenaga? Elektrik bagi tenaga. Elektrik ada kuasa apa? Dia kuasa. Siapa bagi ada daya tu? Allah. Tapi lambat tak nak pergi tu? Lambat. Satu atas kita buat nak lambat pun kaedah mudah kita apa? Tu lagi ke orang Ta'ala. Tu lagi ke orang Ta'ala. Asal saya nak sebut tadi ialah ayat Quran ni, orang Ta'ala ni nyatakan innamal hayatud dunya la'ibun. Dia ialah permainan. La'ibun walahun, dan dia melalaikan. Memang lalai tuan. Lalai, sama tengok TV lalai. Dia Hindustan dah golek, lalai tak? Lalai. Tak nampak tengok benda-benda macam tu, langsung tak ingat Allah Ta'ala pergi tu. Memang lalai gila yang tuan. Tu saya sibuk lah, tu saya sembang lah tu. Tak kata tuan, saya tak tengok depan TV. Duduk TV saya lah kemaruk TV. Tuan-tuan tak apa hari-hari tengok TV, jadi dah lali tengok TV. Sajalah usik-usik gitu kan. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun. Allah Ta'ala kata hidup ni adalah perhiasan. Memang hias. Tempurung kan? Tempurung tu, tempurungnya tu dah buang bersih, potong elok-elok, gosokkan kertas pasir, bubur barnis, bubur batang buluh, bubur tu bubur dalam cermin, bubur supermarket. Supermarket tak main lah, bubur kat mana? The mall. Berapa harga tuan? Tempurung tu Umur 400.5 net price tu, tak turun tu. Pasal apa boleh mahal? Tuan jawab. Pasal kena hias sikit lah. Gosok kertas pasir, bubur cat, bubur barnis, apa katalah bubur ni bubur dalam cermin pula, kotak cermin macam orang baru buat hadiah tu. Tu bubur apa? 400.5. Orang beli lah. Tu bubur dia orang kata apa? Murah tu. Padahal tempurung tu kat mana jumpa kan? Pergi kedai runcit, dia mau buang tepi jalan dah. Tu. Hiasan tak? Dunia ni hias tak? Hiasan je. Kita yang baru keluar tu tuan, pasal ada cat spray nampak berkilat berkelip je. Satu nampak baru. Tapi sebenarnya kau tengok betul-betul macam mana?
Besi buruk je betul tak? Ha. Kita tengok macam mana? Tertawan tak? Ha. Apa saya nak cerita ni? Quran memang dah cerita lama bagi tahu kita, cuma kita kena tak belajar, tak ulama tak hurai. Tak bukan ulama tak hurai, kita pun tak pernah pergi mengaji kan. Apa saya nak sebut ialah yang ni keadaan yang kita nak faham ni, bahawasanya makhluk adalah keadaan makhluk Allah, dia sajalah ilah. Kita mesti sepatutnya yang ni kefahaman yang mesti kena ada kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dialah sajalah yang kaya tak hajat pada satu, kita lah yang memang berhajat pada dia, total berhajat. Makhluk ni adalah perantara dan sebab, sepatutnya tak feel kat makhluk sikit pun, sentiasa ingat Allah Ta'ala, sentiasa sedarkan diri kita ke Allah Ta'ala. Itu adalah sepatutnya keadaan yang ada kita. Dan atas kita bicara hukum ni, hukum dapat faham, reti dan sedar bab tu adalah hukum fardu ain. Laki perempuan, tua muda, alim jahil, sakit sihat, apa lagi bahasa lah, Melayu, Jawa, Arab ke tak Arab, tak kira. Orang miskin, orang kaya, siapa saja, ini adalah taraf makhluk yang setiap manusia kena kenal. Makhluk adalah makhluk, Allah adalah Allah. Baik, itu saya syarahkan dalam ilmu tauhid. Yang ni pengarang kita, dia nak syarahkan kita bab wajib, fardu ain, fardu kifayah ni dalam bab salam sikit. Kita ambil hukum fiqh sikit. Pasal bab salam ni pun kena ambil berat juga, pasal dia pun hukum syariat, betul tak? Jadi kita hidup ni memang bab akidah kena berjalan ikut macam mana ajaran Nabi-Nabi dan Rasul yang Allah Ta'ala perintahkan kita untuk kita sentiasa sedar dan iktiraf dia, yang dia adalah sempurna, tak hajat pada sesuatu. Kita makhluk yang kita yang semua mesti berhajat pada dia. Dalam masa yang sama juga kena ikut peraturan sabab musabab syariat. Perjalanan sabab musabab ni mengikut perjalanan syariat dia. Makan, minum, aurat, apa saja mesti ikut perjalanan dia. Dan antara perjalanan syariat dia adalah perjalanan beri salam. Okey, tengok dia sebut bab salam sikit. Contoh bab wajib-wajib fardu kifayah fardu ain ni, kata dia seperti jawab salam itu wajib kifayah atas jamaah. Kalau saya bagi salam hukum sunat, jawab salam hukum wajib. Dan kalau tuan-tuan ramai, maka kat tuan-tuan tu hukum fardu kifayah jawab salam. Apa maksud fardu kifayah? Memada juga. Ambil bahasa tadi dia sebut. Seeloknya macam mana? Semua orang kena jawab. Seeloknya, saya tanya, seeloknya semua orang kena jawab. Kalau semua orang tak peduli macam mana? Habis semua orang kena lanat. Siapa? Seorang tak jawab salam. Nampak? Kalau mandi mayat memanglah tak payahlah semua orang pergi mandi, pening pula mayat tu lagi. Tapi kalau jawab salam macam mana? Kalau tuan-tuan tak jawab, apa maksud? Tuan-tuan tak peduli pun siapa hidup bagi salam kan tuan-tuan? Macam tak ada hati je. Ingat kayu ke bagi salam kan tuan-tuan? Sikitlah ayat macam tu kan. Supaya kita ada feel, ada sedar. Bab mayat tuan lah, mayat memang tak boleh ramai-ramai pergi mandi, tapi jawab salam apa masalah? Berat ke? Nak sebut jawab salam tu, Waalaikumsalam, berat ke? Berapa kilo? 10 kilo? Cuma kadang-kadang kita tak faham, tak reti, buat tak faham je lah nak jawab. Betul tak? Kalau kita faham dan kita tahu hukum, tambah pula kita tahu hukum tu kena atas kita, dan ada tanggungjawab kat kita, wajib. Tambah pula orang lain tak mengaji, kita mengaji. Macam susah hati tak kita kalau kita tak jawab? Kita akan susah hati. Tambah pula kita faham ni amanah daripada Allah Ta'ala. Orang lain tak reti, dia tak jawab, dia tak reti, aku dah reti, takkan aku tak jawab? Tu. Macam mana pun dia sebut, kalau diberi salam pada jemaah, jemaah menjawab itu adalah fardu kifayah dan wajib ain atas orang yang seorang. Kalau saya bagi salam, seorang demi seorang bagi salam, hukum menjawab salam itu adalah wajib. Dan disebut ke depan nanti, antara sebab wajib juga. Antara dari sisi hukum wajib itu satu hal, antara syarat yang melepaskan tanggungjawab wajib tu ialah mestilah orang jawab salam ni, jawapan dia boleh didengar pada pemberi salam. Orang yang jawab salam mestilah jawab salam itu didengari oleh pemberi salam, baru terlepas tanggungjawab tuan-tuan. Kalau atas nama fardu ain, atas nama fardu kifayah.
Satu jawab salam, kena jawab salam pelan ke kuat? Kuat sampai macam mana? Kuat terus mana? Sampai orang yang beri salam tu dengar. Satu kalau kita duduk dalam rumah, ada orang bagi salam kat luar, dia memang tahu dia duduk luar, dia memang bagi salam kuat, betul tak? Assalamualaikum. Kita nak jawab macam mana? Salam. Itu kan? Selagi kita tak jawab kuat, selagi itu dia bagi salam, betul tak? Tuan-tuan jawab kat saya tak? Pasal apa dia duduk bagi salam lagi? Sedangkan kita dah jawab. Jawab. Pasal dia tak dengar. Jadi macam mana supaya nak mendiam dengan dia, silent dengan dia daripada dia bagi salam? Macam mana? Jawablah bagi kuat. Waalaikumsalam. Jawab tu tunggulah Ustaz. Orang tengah londeh kain ke apa, hadut bilik ayak ke mana tu kan. Tunggulah Ustaz. Tapi bila dah jawab, tunggulah. Maksudnya orang dah dengar, orang dah tahu ada orang di depan. Tapi kalau tak jawab, ataupun jawab tapi pelan, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Dia duduk bagi salam tu, dan dia bagi salam, kalau dia faham 3 kali bagi salam, dia tak dengar pun jawab salam, lagi dia belah, dia caluk kita pun jumpa dia, apa kau bagi salam tak tunggu aku baru nak kat pintu, dia tengok kau dah lari dah. Mana aku tahu apa masalah kita? Kita jawab salam, dia tak dengar jawab salam. Jadi dah selesai belum? Belum. Jadi apa tanggungjawab untuk bagi selesai jawab salam? Mestilah jawab salam kita didengar oleh orang yang beri salam. Yang tu pun kena jaga juga. Satu arwah tunggu ni kan, saya memang biasa berjumpa dengan dia. Banyak juga masalah-masalah, saya duduk mengaji dulu, kumpul masalah. Ada waktu kita pergi ziarah, pergi jumpa dia, saya muntahkan apa soalan yang saya muskil masa duduk mengaji dulu kat dia. Antara orang yang menjawab soalan-soalan masa saya ngaji dulu, Tunggu Haji Cik ni lah. Paling banyak yang saya duduk bertanya dah banyak munakasyah dengan soal jawab dengan dia ialah bab haji. Dulu saya mengaji bab haji tak apa faham kan. Faham boleh lah, faham itu. Jumpa dia tanya habis-habis. Sampailah ni orang dah pergi haji pun tak ada cerita macam saya cerita. Saya boleh cerita haji macam saya dah pergi 10 kali. Saya sangat faham haji. Antara sebab dia saya nak cerita apa kan, dia ni kalau orang pergi rumah kan, kalau orang bagi salam dia dengar dan salam tu betul. Kalau dia duduk dapur, tengok dia jawab, dia akan jawab sekuat suara. Kalau dia duduk dapur tu orang bagi salam, Assalamualaikum, dia akan jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggulah tak lagi dia bagi. Orang tua kan, dia meninggal umur 100 lebih. Kadang kat 15 minit terus nak buka pintu, naik debu ke depan, buka pintu, naik. Kalau bagi salam elok, memang dia jawab macam tu, dia punya bicara elok hari. Nak apa hajat, datang pada mana, taruh dulu lah. Tapi kalau bagi salam tak betul, yang dia sebut dalam kitab lagi, mampu kena amput kan, setengah jam, kadang sejam cerita bab salam aja. Antaranya saya sebut awal, walaupun kita akan baca lagi. Apa dia? Tambah bagi salam macam ni, no? Assalamualaikum. Wajib lah jawab. Bagi salam tak tu? Tapi wajib jawab? Tak wajib jawab. Bahkan bagi salam tu haram. Siapa haram? Pasal buat ibadat yang tak betul. Apa tak betulnya? Sebutan salam yang tak betul, panjang pendek ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baru betul. Kum tu. Assalamualaikum. Kadang kum betul-betul. Assalamualaikum. Macam tu lah. Assalamualaikum. 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 Tambah dalam WhatsApp. Apa? Askum. Salam. Askum tuh. Jadi dia pun sebut kepala kan. Tambah tulis Rumi pula, tak sabit hukum sikit pun. Tuan-tuan tak jawab tak apa. Pasal apa? Pasal dia tak sabit hukum. Hukum ni sabit kalau lafaz tu betul, kalau lafaz, kalau tulisan tu betul. Kalau tulis Rumi tak sabit hukum. Dengar dia tahu. Satu orang duk sibuk tanya-tanya, hukum tak sabit kalau tulis Rumi. Pasal kaedah kita dalam hukum syarak, benda-benda hukum syarak macam ni, tambah nak jadi wajib tak jadi wajib. Kalau bab tulisan ni, mana-mana tulisan ni yang dia tak jadi sabit dalam bab hukum,
Kalau bagi hukum salam tu tak hasil, maka jawab salam pun tak hasil. Dia tak sabit. Tu yang tuan-tuan ada muskil lah, tanya lain macam mana pun kita baca dulu saat ni dia nak sebut. Baik, jadi kata dia wajib fardu ain jawab salam ni seorang dengan seorang. Tu pun kalau saya syarah tadi dulu, seorang-seorang wajib fardu ain. Orang yang dengar salam tu jawab salam tu adalah wajib fardu ain kat dia jika bersamaan jantina. Kalau jantina lain tak wajib bagi jawab salam. Kalau nisbah perempuan, seorang-seorang, kita lelaki, dia perempuan, tak ada hubungan mahram, dari sisi hukum perempuan bagi salam atau jawab salam adalah haram. Nisbah hukum lelaki bagi salam atau jawab salam adalah makruh. Sekalipun yang tu dia anak murid, kita guru, ataupun kita guru dia, ataupun kita anak murid, dia guru, tak kira. Bila lain jantina dia ada hukum. Kalau ada maaf pun dalam bab fiqh, jika yang bagi salam tu budak-budak umur 7 tahun, 8 tahun, Assalamualaikum Ustaz, budak perempuan ni, atau apa. Tapi kalau dah sampai hadun yustahar dalam fiqh istilahnya, tambah lagi pula anak dara, tambah pula dengan bahasanya bukan mahram, ghairu mahram, walaupun dia bini orang ke, mak budak ke, tuan budak, nenek budak ke, kalau one by one dari sisi hukum tak ada pensyariatan bagi salam kalau berlainan yang tidak. Tak ada. Terus ada buat warak lah, Assalamualaikum Ustaz, tahu ya. Dan saya pun memang tak ada tuntutan untuk dari sisi hukum syarak bagi salam kat makcik ke apa ke, tambah Kak Long ke, tambah Cik Adik ke, lagi pening tu. Macam mana pun saya bagi salam, saya memulakan salam atau saya jawab salam adalah makruh. Nisbah perempuan, kalau one by one dia bagi salam ataupun dia menjawab salam adalah haram. Kalau dia bagi salam haram maksud apa? Apa maksud? Maksudnya dia kenal kita, dia minat kita, dia suka kita. Dia suka tak suka dalam hati betul-betul tu punya pasal. Pasal kita bila duduk berdua macam ni, walaupun bukan tempat yang sunyi, tapi bila melontar salam ni, syaitan duduk tengah-tengah. Tambah pula muda dengan muda kan, Assalamualaikum Cik Adik, macam Cik Adik pun jawab Waalaikumsalam, tak jawab pun susah juga tadi dah orang bagi salam. Macam kita pun macam mana? Ya. Salamku dia jawab ya. Wah, tuan tak faham sudah. Tanyalah induk benda saya cerita tu. Pasal nak sebut hukum berlainan jantina ni macam ni hukum dia. Kalau prinsip kebangsaan lain. Prinsip kebangsaan jangan kata salam dengan bagi salam mulut ni, salam tangan tak apa kan. Kalau kita tengok pemimpin dan orang yang satu haluan dengan pemimpin ni, dia kata apa? Salam je, janji jangan ada syahwat, tak apa. Betul? Betul? Biasa dengar macam tu? Macam tu ke hukum? Pampur sekali orang tahu. Hukum orang pet. Ada pula tak ada syahwat. Ni batu dengan kayu apa? Baik, jadi hukum wajib jawab salam ni dengan syarat jika mereka yang dengar lafaz beri salam itu dengan terang. Orang yang diberi salam itu dengar lafaz dengan terang, maksud terang tu jelas sebutan. Lagi pula betul. Jelas sebutan betul. Lepas tu kita sesi motor, kereta kadang-kadang macam ni. Tak dengar lafaz pun pasal naik motor laju. Bawa 120, kita tahu ni. 120 apa? Kilometer sejam. Kita tahu motor dia, mau kereta kita macam. Ya, nak lah telefon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laju buat kereta. Engkau pun laju juga. Yang tu tak apa, ada. Itu tak jawab. Tapi kalau piu selisih tu tak dah. Kalau berjalan kot boleh. Nak kata kalau tempat-tempat yang memang tak boleh dengar dengan terang ataupun tak dengar dengan terang, tuntutan wajib salam tu tak ada, jawab salam tu tak ada. Tambah bagi salam macam ni. Assalamualaikum. Dengan ketuk pintu aja. Dengan ketuk pintu tak ada jawab lah. Okey, siap. Mestilah terang betul. Jangan seperti beri salam Pak Pandai. Sekali ni guna bahasa Pak Pandai kan dalam kita ni. Pak Pandai ni apa? Pak Pandai ni lah nama
Kalau kita belajar dalam cerita-cerita epik-epik, kisah-kisah orang tua-tua dulunya, klasik-klasiknya, Pak Pandey ni dia unsur orang bodoh je. Betul ke? Pak Pandey ni unsur bodoh je. Ke orang cerdik. Okey. Maksudnya jangan bagi salam bodoh. Macam itulah saya malas nak cerita Pak Pandey ni. Maksudnya jangan bagi salam bodoh. Macam mana salam bodoh ni? Maksud salam bodoh ni salam tak betul. Iaitu Assalamualaikum. Betul ya ijaz tu. Assalamualaikum. Atau je ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang tadi punya apa? Assalamualaikum. Ni paling umum orang Melayu punya bagi salam lah. Assalamualaikum. Nampak lembut je belakang. Lembut lah. Tapi Pak Pandey bodoh. Kalau macam ni kata dia, maka tiada wajib jawabnya. Tak wajib jawab. Kalau orang kata tak wajib jawab, pasal apa? Pasal salam dia bagi tak betul. Bila tak betul, tak ada hukum sunat bagi salam, dan kita tak jadi hukum wajib. Dan bahkan jangan kata tak sunat bagi salam, haram bagi salam tersebut. Kenapa haram bagi salam? Ambil faham sana ni elok. Salam ibadat tak? Bagi salam tu ibadat tak? Kalau buat betul dapat pahala tak? Buat tak betul berdosa tak? Faham tu? Macam sembahyang sunat 2 rakaat, sunat tak? Boleh tak buat sembahyang sunat ikut dahnya sambil tu menyanyi, berjoget, boleh tak? Okay, boleh tak kata macam ni? Alah, solat sunat, boleh? Kan kau tak sembahyang, tak usah sembahyang, kau nak joget tu satu hal. Tapi jangan tengah sembahyang kau joget. Apa maksudnya? Janganlah tengah sembahyang dia lah ibadat, tapi kau buat tak betul. Itu maksud dia tu. Jadi salam memang sunat, tapi bagilah salam yang betul dan menepati piawaian ISO. Nombor berapa yang tanya saya? 201 ke 209? Tak pandai saya. Kalau sebutan dah mana, management macam mana, saya ada nombor-nombor dia. Tak tahu. Tuan-tuan pun tak tahu. ISO tu. Diam tu dah lah. Saya ketik. Maksud saya mesti bagi salam yang betul dan tepat. Itu maksud dia. Jadi kalau bagi salam yang tak betul, macam mana buat ibadat tak betul berdosa, macam itulah bagi salam tak betul adalah berdosa. Yang ni pun bab-bab yang kadang kita kurang ambil perhatian. Kita duk sangka dosa ni buat maksiat, main judi, minum arak, bawa dosa. Rupanya bagi salam dosa. Kenapa bagi salam dosa? Kerana buat ibadat yang tak betul dan tak tepat. Yang ni sikitlah hukum syarak dia bagi penjelasan kat kita mengenai beri salam. Kalau ikut dengan contoh tu memadailah. Kalau ikut dengan nisbah dia dah sebut awal, yang mana nama fardu kifayah, nama fardu ain. Cuma dia detailkan sikit bab salam. Kalau nisbah saya tadi, saya syarahkan bab fardu ain tu dalam bab tuntut ilmu, khususnya dalam bab tauhid, yang mesti kenal dan letakkan ketuhanan ni dalam bab dia, yang mana yang ma siwa Allah ni bukan Tuhan. Dia adalah tak boleh menunaikan hajat. Yang boleh menunaikan hajat hanyalah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang dia mustaghni an kulli ma siwahu. Tak hajat daripada sesuatu yang kita lah muftaqirun ilahi kullu ma adahu. Semua makhluk ni, ma siwa Allah ni adalah sentiasa berhajat 24 jam kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak sempurnakan hajat kita, nescaya kita tak boleh buat apa-apa. Itu adalah bab asas ketuhanan yang mesti faham. Dan sedikit kita sebut tadi bab hukum beri salam. Selesai. Dan terbagi pula wajib aini itu atas 2 bagi. Pertamanya wajib usuli. Soalan lu tentu ada kenaan tentang kita sebut fardu ain, fardu kifayah, bab ketuhanan sikit untuk menjelaskan kitab yang kita bicara ni, bab akidah ni, yang kata Allah Ta'ala dia sajalah ilah, dia saja sifat uluhiyah, makhluk tak ada sifat uluhiyah, makhluk sentiasa berhajat kepada Allah Ta'ala, makhluk tak boleh tunai hajat makhluk. Yang menunai hajat makhluk ni hanya Allah, pasal Allah saja yang qaim bi nafsi, muqawwim li ghairi. Allah saja yang ada sifat uluhiyah, dia saja yang boleh menunaikan hajat, dan dia tak perlu, tak berhajat pada makhluk sikit pun. Itu asal kita bicara bab akidahnya. Sambil tu pun salam. Ada soalan? Baik. Ya. Macam mana nak jawab salam? Ya.
Ya. Ya. Ya. Ya. Oh. Panjang tu buat salam tu. Dan memang kalau kita detail tu, memang itu antara benda-benda yang kita kena ambil hal lah buat salam ni. Pertama tentang salam WhatsApp dulu. Pertama kena faham, saya duk ngaji dulu, kalau hukum fik macam ni, kalau apa-apa hukum syarak, khususnya dalam bagi salam, pasal lafaz salam ni dia hanya akan jadi kalau ditulis dengan bahasa Arab, baru dia akan jadi hukum bagi salam. Kalau nisbah jawab salam dengan tulisan jawab salam Arab, baru hukum jawab salam. Itu pertama. Sikit kalau sebut tang dulu, kenapa pula Rumi tak selesai? Kerana Rumi tak sabit hukum dalam masalah nak mensabitkan hukum bab bagi salam, pasal dia ialah ibadah. Tengok sikit bab ibadah. Bismillah, kita tulis Bismillah. Tulis kat kertas. Dia dapat tak hukum Quran? Tak dapat. Mana tahu? Rasa-rasa itu lah. Dan jangan tahu, tulis tu pun haram lah. Pasal lafaz Arab tambah ayat Quran, haram tulis dengan Rumi. Haram. Itu tulisan tersahih je lah, ASSALA, tulisan je lah. Memang lafaz salam ni ada dalam Quran dengan salamun qaulan min rabbir rahim, apa seumpama itu. Datang pada hadis pun memang datang dengan assalamualaikum. Jadi mana-mana yang sabit dengan syarat tu sudah tulis Rumi. Kalau khususnya tak boleh tulis Rumi itu Quran. Lepas tu tulis YAASIN, Yasin, SIIIIIN misalnya. Haram tulis itu. Pasal apa? Menulis dengan Rumi. Pasal bila Rumi dengan Rumi, dari satu pertama dia menghilangkan mukjizat Quran. Sebelum kepada bab mukjizat Quran tu, Allahumma salli ala sayyidina. Kalau selai kertas kita tulis YASIIN, Yasin, dia tak dapat hukum Quran. Pasal apa tulis Rumi? Tulis Quran ni jika tulis tulisan Arab baru dapat Quran. Boleh bang saya apa? Boleh. Satu kalau kita tulis kertas apa dan sebagainya, tulis ayat Quran dengan tulisan Quran hak Arab tu, baru dia akan jadi Quran. Kalau tulis dengan tulisan Rumi, tak jadi Quran. Bila tak jadi Quran, dia tak dapat kemuliaan. Satu kalau surat khabar tulis dengan Rumi ataupun terjemahan saja, walaupun dia je ALLAS, dia tak dapat hukum Quran. Tapi tulis alif lam ha, dia ada sabit hukum. Jadi tak boleh buang kata-kata, tandas tak boleh masuk kalau ada tulisan tu. Tapi kalau tulis ALLAS tak ada masalah. Contoh apa saya nak tulis, kalau eja nama saya, name tag dia tulis YUNUS, masuk tandas tak ada masalah. Itu nama Nabi tulis Melayu, tak ada masalah. Kalau ya wow Yunus nun sin, masuk tandas kena masuk poket, tutup. Pasal apa? Tu tulisan dengan tulisan Arab. Nak kata apa? Bau sabit hukum. Jadi bagi salam tu tak tulis Rumi. Kalau ikut saya duk ngaji tutup guru sebut lah, tak sabit hukum. Bahkan tulis tu bersalah pasal tulis Rumi. Yang lain kau nak tulis Rumi lah. Itu ayat Quran jangan tulis Rumi. Jangan tulis ayat Quran tu, tulis tu. Kalau kata alif lam mim ALIF LAM, tak payah tulis tu. Tak tulis tu. Nak tulis Arab. Tak erti tulis tu, tak tulis. Tak tulis. Kalau tulis terjemah tak apa, pasal terjemah ayat Quran tu, jangan eja dia dengan tulisan Rumi. Boleh faham saya buat apa? Kalau kat Malaysia ni memang dah ada elemen dan undang-undang sikit lah. Kalau Indonesia dia masih berluasa lagi. Satu, kalau ada yang datang pada sana masih ada lagi Yasin tulis Rumi dan sebagainya. Apa saya nak sebut tadi ialah datang bagi salam tentang tulisan tu dulu lah kan. Okey, siap. Jadi kalau dia bagi tulisan Jawi, kena jawab tulisan Jawi lah. Ataupun kalau tak jawab dengan tulisan Jawi, antara kaedah jawab salam adalah pasal yang tu dia bagi salam. Jawab ni kalau ikut seingat saya mengaji tu guru sebut ada dua kaedah, sama ada tulisan balik dengan Waalaikumsalam dengan Arab, ataupun kita sebut dia mulut Waalaikumsalam, itu tulis. Jadi maksudnya kita jawab dengan mulut, tak jawab dengan tulisan. Boleh?
Yang tu dua kaifiat jawab. Tapi kalau ditulis Arab, kita tulis Rumi, tak selesai masalah. Satu belajar macam mana nak tulis, nak install font Arab dalam handset. Tak pandai, suruh saya buat. Tapi upah RM50. Saya tak ada masa aku nak buat. Tuan nak suruh juga, saya boleh buat. Saya buat. Tak payah pakai line tu. Senang je. Setting sikit je. Bodoh sangat benda tu. Mudah sangat. Tapi suruh saya buat RM50 saya minta. Apa saya cerita cerita font Arab tu. Baik, itu sikit tanya jawab salam macam tu. Soalan yang ditanya adalah soalan yang pakai rakaman. Salam pakai rakaman. Kalau rakaman macam kita rakam dalam WhatsApp tu, kan ada yang suara tu, memang kita tuju kat dia. Kadang kita tak ada cakap apa, call dia tak ambil, kita pun Assalamualaikum, hantar kat dia. Jadi maksudnya yang tu ada tuntutan pasal kita khitab kat dia. Sampai lagi Waalaikumsalam, jawab balik sana. Macam mana juga telefon, cuma yang live lah, line lah kan. Tapi yang ni rakaman ni, Assalamualaikum khas siap. Kalau bagi salam yang rakaman semata-mata, macam pasang kaset, CD apa seumpamanya, dia bukan orang hidup bagi salam. Itu hukum alat bagi salam. Kalau rakaman tadi alat juga kan, tapi dia sebagai alat perantara. Tapi kalau bagi buka, pasal dia hukum salam ni, mula-mula orang tu cakap dan kepada siapa yang dituju. Tu yang ada hukum salam. Kalau jenis ceramah apa tu, kalau berapa kali buka ceramah apa, salam tu tak wajib jawab. Pasal itu istilahnya ulangan daripada rakaman. Ulangan daripada rakaman, tak wajib jawab. Baik. Kalau yang live punya, kalau memang kalau kata macam telefon live ke telefon 3D tu yang nampak muka aku, muka kau tu, yang tu memang jawab salam kena jawab lah, pasal khas untuk kita. Tapi kalau macam TV apa tu, pembaca berita tu, orang yang kena jawab salam dia kameraman depan dia tu. Orang tu yang jawab salam, dia yang fardu kifayah. Kalau seorang kat dia fardu ain. Kita macam mana? Kita fardu tak payah. Sajalah guna bahasa tu. Dan memang kita tak ambil pot pun jawab salam dia, betul tak? Tambah pula tudung tak pakai, macam mana? Tak wajib jawab. Pasal apa? Fasik. Pasal buka aurat. Orang fasik bagi salam tak wajib jawab. Lepas tu kita naik motor, tiba-tiba ada budak mat rempit mana ke, pakai seluar pendek. Assalamualaikum Ustaz. Buat muka gitu sombong Ustaz ni, tak jawab salam. Engkau lagi sombong, Allah Ta'ala pakai seluar pendek. Ubah ayat tu sikit. Kasar sikit lah kan. Kalau tuan-tuan boleh cari pendekatan dakwah yang lagi bagus, carilah. Tapi saya nak sebut hukum tu, tak wajib jawab salam dia. Apa tertinggal tadi kot? Ada lagi tak? Rasa sebut tak? Itu kot hukum bagi salam tu. Antara yang ingatlah pendetilan jawab salam ni. Kalau yang contemporary punya pening kan. Hindu bagi salam pun jawab. Cina bagi salam pun jawab. Ni mana? Doktor yang entah apa tu. Doktor apa benda ni? Boleh pak? Tu cakap Arab tu. Apa benda ni? Mazah. Doktor Mazah lah. Mazah ni kalau bahasa Arab tu tahu apa? What is this? Mazah. Madza yas'alunaka madza yunfiqun. Madza. Jangan syok lah. Doktor Mazah ada sebut dalam Quran. Ada lah. Mazah ni mana apa? What is this? What kind of doctor is this? Doktor. What doctor is this? Itulah doktor Mazah. Kalau dia punya kenyataan bagi salam macam mana? Pening lah tengok. Hindu bagi salam menjawab apa-apa. Dalil Quran tahu benda lah. Tuan-tuan agak dia boleh bawa tuan-tuan pergi syurga, tuan-tuan pergi dengar lah syarahan dia. Sikitlah ayat macam tu. Malah bercara ke dia. Antara orang pening Malaysia dia kan. Bila sekatan masuk Johor ada kat dia, bising lah dia. Sampai kelai-kelai dia tetap tarik. Dia yang tentu, dia kata setuju. Lepas tu dia yang batal. Lepas tu dia kata orang tak datang jemputan dia. Bagi satu kursi kosong. Dia kata ni tak hadir. Tampur sekali tu. Apa saya nak sebut? Tuan-tuan tak faham tu diam, tanya lain apa saya sebut tu. Halangan masuk negeri dia tuan-tuan dah lama dia orang buat. Mufti Kedah tak boleh masuk, boleh nak bercakap.
Kita kalau saya masuk lagi, kalau di muka kenal saya siapa dia, mampu saya lagi masuk boleh. Bayang Tok Imam kalau masa imam maghrib, isyak dan subuh, Fatihah tu baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Repot je. Pejabat agama boleh dapat tahu, tak tahu apa. Pecat terus. Tukar imam lain. Tambah baca kunut. Bahkan dia ada peraturan masjid dia boleh. Ni tak ada. Kalau perak-peraknya kan, dia ada boleh. Tak tahu dia tulis apa. Dilarang membaca kunut secara berterusan seperti kunut subuh, melainkan kunut pada witir Ramadan. Ada peraturan macam tu dalam masjid. Bingung tak boleh. Tak dibenarkan menyambut tu atau peraturan umum majlis agama ni. Tak dibenarkan menyambut Maulid Rasul kerana dia ialah perkara bid'ah, tak sabit dengan Quran dan hadis. Apa punya peraturan ni? Bingung tak bingung ya anda? Betul dia sebut apa? Tidak dibenarkan mengamalkan wirid-wirid selepas sembahyang. Tu peraturan dalam masjid dia tu. Tak dibenarkan mengamalkan wirid-wirid lepas sembahyang, melainkan hanya di atas masuk untuk mengajar je. Maksudnya hari mengajar boleh, hari lain tak boleh baca. Kalau baca macam mana? Kena report orang macam mana? Terus buang. Kalau penceramah ni masuk untuk cerita apa, macam cerita Maulid Rasul ke apa, bahkan memang dia ada penceramah, dia tak pergi masuk dalam negeri dia, tak boleh bercakap langsung untuk cakap agama. Dah lama dia buat. Bila tak bagi masuk negeri dia, boleh senaraikan 16 nama gangster ni. Puak-puak W ni macam melatah dia. Baru dia tu. Dia buat orang lama dah. Dia tak rasa apa-apa pun. Inilah manusia yang tak ada akal. Dia buat salah, dia rasa macam tak bersalah, tapi bila orang buat, dia orang kata orang salah. Sajalah usik itu. Itulah doktor apa ni? What is this? What kind of doctor is this? Saya tak lihat lah, saya pegang tu sebut tu. Doktor tak faham saya pegang apa, nanti sembang lain. Panjang nak sebut lah dia. Lepas saya jawab soalan tu, ada lain? Ya. Ada kadang banyak kadang penggunaan Al-Quran ni sama ada boleh tak boleh. Mengaji Al-Quran ataupun tafsir yang mana dia letak handphone atas atau kunci. Maksudnya Al-Quran ataupun tafsir yang mana satu boleh tak kata je Al-Quran letak handphone, letak kunci, maksudnya dia letak atas pula. Dan yang kedua azan di television, adakah boleh kita jawab tu. Jawab tu. Adab kita yang disebut oleh ulama. Kitab ni jangan saja Quran. Kalau macam kitab Baku Iman ni pun tak boleh ada sesuatu yang kalau dia tak mulia untuk dia letak atas dia, melainkan yang mulia juga. Atas dia letak Quran tak apa, atas dia buku hadis tak apa, atas dia letak kunci tak boleh, handset tak boleh. Tambah ambil selipar bubuh macam cukup bubuh selipar nampak tak? Kunci macam apa mulia kunci nak letak atas kitab? Tak boleh. Jadi kunci handphone apa lain nak. Jadi kalau nak ada handphone pun, handphone naik taraf. Agak-agak saya nak sebut apa handphone naik taraf. Handphone yang skrin dia tulis Quran, letak atas Quran. Handphone naik taraf. Pasal apa handphone naik taraf? Ya. Pasal bila skrin dia tulis ayat Quran, dia hukum Quran. Kalau skrin dia gambar WhatsApp benda tulis, dia tak dapat hukum Quran. Jadi hang tak boleh letak ayat Quran. Boleh bang? Yang dia kata istilah naik taraf tu. Macam mana pun adab kita memang tak diletakkan sesuatu atas kitab, melainkan kitab juga yang setara dengan dia atau lebih mulia. Tapi kalau ada buku matematik, letak atas buku Baku Iman boleh? Tak boleh. Mesti kitab Baku Iman atas buku matematik. Macam mana pun dia bukan satu hukum yang kalau buat itu haram, tapi dia ialah adab. Dia ialah adab. Macam mana pun buku adab. Saya ngaji dulu memang untuk sebut apa? Pasal kita ni perjalanan Islam ni, pelajaran Islam dan iman ni, dia adalah adab keseluruhannya. Maksudnya dia nak menunjukkan kita punya pegangan dengan akidah kita terhadap benda yang baik dan mulia tu apa dia. So, kalau kita muliakan Quran, sanggup dah nak letakkan kunci atas Quran. Tu kalau kata bos selipar macam mana? Oi, selipar tak boleh ya. Bos selipar tak boleh, kunci macam mana? Insya macam mana? Ke kitab macam ni, bos macam ni, siku. Siku kan? Boleh? Tak sepatutnya. Kata adab tu tak cantik.
Itu kot. Itu bab letak Quran tadi. Kemudian salam azan yang ada dalam televisyen tu. Yang tu pun kalau ikut dia lapas yang baik. Dengar dia lah satu benda. Pasal azan tu ialah rakaman kan. Dia bila rakaman ni dia tak dapat macam hukum live. Pasal azan ni antaranya dia ialah panggilan secara live untuk datang masjid, membesarkan Allah Ta'ala. Macam mana pun dengan sebab kita dengar Quran, dengar lafaz azan tu, kita ingat Allah Ta'ala, kita ingat kalimah syahadah kan, kita sedar tentang kewajipan solat. Itu dengan sebab dengar apa dalam azan yang dalam TV, apa dalam rakaman, dalam handset ke apa, dengan tu mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala dan kita sebut Allah Ta'ala itu. Dia memang satu kebaikan. Tapi di atas kata adakah tuntutan besar untuk jawab? Tak jugalah. Tapi tak juga ada pasal dia rakaman. Boleh tak jawab, tak jadi masalah. Dia tak macam yang live punya. Yang asal pasal hukum asal ialah live. Satu azan rakaman dengan azan live ni, dia ada beza jenis sikit kalau saya buat misal. Kalau azan rakaman bila pasang, macam mana pun adab tetap tak elok lagi. Kita pasang tapi bukan nak dengar, kita pasang handset ke apa, azan, ataupun pasang Quran, pasang MP3 ke apa kan, tapi kita tak dengar, tapi dia bagi dia bunyi, tapi kita sembang tak peduli pun apa yang ada tu. Yang tu pun tak apa elok. Dia tak apa elok pasal dia adab, pasal dia Quran. Sepatutnya bila ada Quran dengar dia. Okey, yang tu yang rakaman. Kalau yang live, dia lagi ketat, terutama azan. Pasal azan, kalau tengah baca Quran pun, azan je, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kau berhenti baca. Quran tak tutup pun tak apa, tapi baca tu berhenti, diam. Pergerakan boleh bergerak, tapi mulut jangan kau sebut sesuatu yang seolah-olah nak lawan azan. Adab dia memang diam. Kau nak ambil wuduk apa, yang tu pun ada setengah-setengah Tok Guru dia kata ada juga tak apa baik kan. Tapi kalau ikut masyhur sebut ulama, kalau perbuatan tak ada masalah, jangan bercakap. Lagi tak elok apa, dia tak bercakap, tapi masa orang azan masa tu dia isap rokok sikit ke rokok. Kadang-kadang dia penat mengaji apa kan, orang azan macam mana, dia tak boleh rokok masa tu lah, isap rokok. Dah ketagih gila lah, tak dapat lagi tu tutup macam tu. Macam sikit lah usik je tu kan. Apa nak sebut tu. Jadi asal sebut abang azan ni, bahkan kalau saya duduk ngaji dulu, Tok Guru selalu pesan je ni, ingat ambil ni. Tuan dia kata apa? Man takallama hidan azan khifa alaihi zawalul iman. Kamu faham? Dia kata siapa-siapa yang bercakap ketika azan ditakuti hilang iman. Siapa? Tak ada hormat dengan azan. Azan ni semua kalimah yang baik dia lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan semua lepas baik-baik. Hazi da'wati tamah, inilah dakwah yang tam, yang sempurna. Macam mana dakwah yang sempurna, sebut nama Allah, membesarkan Allah Ta'ala, kita boleh tak ada hati dengan dia, tak ada perasaan, tak ambil jimpak pun. Ini adalah satu kesalahan adab, memang tak ada adab. Begitu juga Al-Quran. Kalau kita dengar orang baca, memang kaedah dia baca Quran, diam dengar. Satu kalau ada suasana ikut pikuk, bising-bising apa, tak salah saya pasang Quran. Pasal dia akan menyebabkan orang yang dengar tu tak beradab dengan apa yang dipasang. Kata datang kita tu lah, kalau nak pasang kita dengar. Macam mana pun nak kata haram mutlak tu tidak, tapi adab tu tak cantik. Satu pasang Quran dalam pekan hari, okey tak? Pasal malam orang main bola pasang Quran boleh? Disko pasang Quran lagi gila. Dia tak kena situasi. Tapi kalau dalam satu majlis duk tunggu ustaz datang ke apa, pasang Quran. Macam mana pun bila pasang Quran disuruh kita dengar tu. Macam tu kok. Lain kalau ada. Tafsir Al-Quran di atas Al-Quran. Terbalikkan dia. Quran ni atas tafsir. Tafsir dengan Quran yang pure tu lagi mulia daripada tafsir. Kalau susun kitab pun kan, saya duduk ngaji, Tok Guru duduk sebut, kalau kitab pun ulama-ulama kita duduk sebut, kita nak susun tu. Kalau ada direct tinggi tu, di atas sekali tak Quran lagi, betul tafsir, betul hadis, betul syarahan hadis, betul kitab tauhid, fiqh, so ada ke bawah, matematik, sains, sejarah pun bawah.
Tak tambah sejarah tanah Melayu tu. Wah, bijak. Kan apa pun. Duk sebut Sriwijaya, Majapahit, tahu benda lah. Duk sebut kemerdekaan, British, apa MCA, JA, tahu benda lah. Tu wah bijak tuan. Tapi kalau yang atas tu mesti letak tinggi-tinggi, high elok. Itu aturan yang disebut oleh ulama. Allahuakbar. Melalui seseorang. Yang beri salam tu. Yang kedua tu apa dengar apa dia? Azan? Oh, dengar je azan. Okey. Bagi salam dengan perantaraan orang. Salam pertama. Memang untuk jadi hukum orang sana wajib jawab, kita kena sebut, baru dia akan jadi wajib. Kirimkan Assalamualaikum aku kepada si fulan. Kalau kirim salam, kita pun boleh kirim salam je macam tu ya. Pasal kirim salam, apa salam? Tak ada lafaz salam pun. Saya nak kirimkan Assalamualaikum pada si fulan. Baru Assalamualaikum tu lafaz tu dihikayatkan, maksudnya cakap ajuk punya dia. Ajuk orang yang cakap tu nanti bagi siapa yang pengantar kepada sana. Jumpa je macam ni. Si fulan ni mengucapkan Assalamualaikum dekat engkau. Cuma bila ada lafaz tu, jawab dia nanti Wa'alaika wa alaihi salam. Mudahan atas engkau dan atas dia. Engkau tu pasal engkau tolong bawa kan. Alaihi salam dan atas dia. Pasal dia yang bagi salam. Wa'alaika wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan situ tak? Kalau ikut dari segi eloknya, dua-dua sebut. Pasal baru dia akan faham status wajib tu. Pasal orang bagi salam kadang-kadang dia memang bagi salam Assalamualaikum aku pada si fulan, kan dia sebut. Bila orang bagi salam ni kadang-kadang dia macam ni ya, si fulan ni kirim salam. Adat Melayu ni selalu kirim salam je lah. Memang dia pun kirim salam je lah kan. Tak salam tu tak disebut, menyebabkan nanti orang yang disebutkan salam pada dia tu dia tak jawab. Pasal ayat kita yang cuai, kita apa? Kirim salam. Padahal dia bukan kirim salam, dia kirim apa? Assalamualaikum. Bagi betul dia punya cakap ajuk. Dia kirim Assalamualaikum kat kau. Kalau dia kirim salam je, katalah kat dia kirim salam. Pasal dia kirim pun salam je. Tak ada si tuntutan jawab, tidak lah. Tak wajib lah. Pasal salam tak wajib jawab. Salam. Salam tak ada tuntutan jawab. Macam mana mesej lah, salam. Jawab apa? Talam. Saja saya main-main sikit bahasa tu lah. Saya jawab soalan tu lah. Kemudian, bolehkah kalau kita dengar azan, kita tak habiskan dengar azan tu, bahkan kita sembahyang sunat? Dari segi kaedah tak dituntut macam tu. Melainkan kalau ada keadaan yang emergency case, yang urgent sangat, kita nak cepat. Kalau kita tunggu habis azan, lepas tu baru kita nak solat, nanti akan ada tertinggal sesuatu pekerjaan ke apa, pada masa tu baru boleh kita nak solat. Dan walaupun azan tak habis, kaedah kita bila azan, diam, tunggu sampai azan habis baru nak solat sunat. Itu tuntutan asal lah. Melainkan kes tadi. Jadi kalau ada benda-benda yang lebih penting untuk dibuat, barulah boleh dilaksanakan dalam masa azan tu. Pasal azan ni ada satu benda sibuk kita, apa dia? Jawab azan. Dengar dan jawab. Sebaik-baiknya dengar dan jawab. Setidak-tidaknya diam. Betul. Dengan masjid jauh, lepas tu oh,
Soalan ditanya mengenai status rumah kita yang agak jauh. Kalau kita dengar azan, kita habis azan baru sembahyang sunat kat rumah, pergi nanti tertinggal macam tu kan. Kedah mudah macam ni sikit, bunyi lawak sikit, main awal lah sikit. Itu okey. Kedah dia juga boleh macam ni sebenarnya. Bila azan, tak payahlah sembahyang sunat dulu, pergi je. Katalah pergi tu pun kita dapat sembahyang dengan imam fardu, sembahyang sunat tak dan. Kedah sembahyang qabliyah ni seingat dalam fiqh, dia kalau tak dan di awal, selepas sembahyang masih boleh dibuat sembahyang qabliyah dan dia masih hukum tunai dan dia bukan qada. Maksudnya ba'diyah ialah ba'diyah, yang qabliyah ialah qabliyah. Cuma niat yang dilakukan dia dalam masa kita takbiratul ihram tu, aku sembahyang fardu, aku sembahyang sunat, aku sembahyang sunat, aku sembahyang sunat zuhur, aku sembahyang sunat qabliyah zuhur, ataupun sembahyang sunat ba'diyah zuhur. Jadi ta'yinkan, bezakan dia antara qabliyah dan ba'diyah tu. Walaupun selepas sembahyang zuhur kita buat qabliyah, ada tuntutan dia lagi dan hukum dia masih sunat. Maksudnya atau sebaiknya. Pasal memang ada tuntutan besar untuk kita dengar azan. Melainkan kalau kata lepas sembahyang fardu ni pun, pasal duk sibuk sangat, tak ada langsung untuk buat apa-apa sembahyang sunat, terpaksa buat aktiviti lain, nanti menyebabkan kita tak sembahyang dah qabliyah tu. Kalau ada sibuk sangat macam tu, nak kata macam ni kan. Kalau tak ada lah, itu yang disuruh dan tu lah bahasa lawak dia main awal ya. Saya jawab soalan. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa awada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.